So, 5 kereta yang best di bawah harga RM30,000. Pernah tak korang terfikir kereta apa yang best kita boleh dapat di bawah harga RM30,000, RM27,000, bawah RM25,000 pun banyak. Tapi dalam video ni saya takkan suggest lah model-model common macam Myvi, Vios, Honda City yang tu semua orang pun boleh fikir. Dan saya takkan suggest juga model-model yang jauh merepek macam Mercedes CLS, Mazda RX-8, Nissan Skyline G35. Yang tu semua memang boleh dapat di bawah harga RM30,000. Tapi maintenance dia sangat mahal dan road tax dia beribu-ribu ringgit. Tapi saya akan listkan 5 model kereta yang agak rare yang kita kurang nampak atas jalan raya, yang nampak menarik juga tapi dalam masa yang sama road tax dia tak mahal sangat, minyak murah, agak reliable dan boleh beli sebenarnya. So, let's go. Strategi. I said right now! Fight. Conquer. Nombor 5, Proton Suprema S. Proton Suprema S. Ini adalah salah satu model yang terkesan dengan kejatuhan resale value yang sangat-sangat menjunam. Dan ramai orang yang terlepas pandang dengan keunikan model ni dan ramai yang tak tahu sebenarnya tentang latar belakang model ni. Actually, harga Proton Suprema S ni dulu adalah sekitar 70 ke 80 ribu, tapi sekarang korang boleh dapat dekat Carikas dalam harga 25 ke 27 ribu ringgit. Suprema S ni dia terkategori dalam segmen C hatchback. Dia sama level dengan Honda Civic, Toyota Altis, Mazda 3 hatchback. Kelebihan Proton Suprema S ni adalah daripada segi road tax dia murah, enjin dia 1.6 liter turbo Performance dia pun not bad. Handling dia sangat-sangat best. Practicality dia pun sangat-sangat baik. Sebuah hatchback kereta yang nampak sporty, ada 4 pintu, 5 tempat duduk yang luas. Lepas tu dia punya ruang boot dia pun besar sebenarnya. Daripada segi maintenance, biasalah Proton nak kata mahal pun tak adalah mahal sangat. Mana-mana kereta pun memang dah ada problem, tapi Suprema S ni adalah refinement version daripada Proton Preve. Means Proton dia dah solvekan everything yang diorang mampu daripada Proton Preve tu. So Proton Suprema S ni dia punya problem dia memang jauh kurang lah daripada Proton Preve tu kan. Okey, nanti. Sebelum pergi ke carta yang seterusnya nombor 4, korang nak tahu tak macam mana saya boleh terjumpa model-model pelik ni yang boleh dapat bawah harga RM30,000. Actually, saya gunakan platform Carikas ni. Ni kejap je. Cara dia kalau korang nak cari kereta yang pelik ni, korang pergi ke Carikas, tapi korang jangan guna search yang biasa ni. Korang kena guna search hero ni. Sebab apa kena guna search hero ni? Sebab kalau korang search yang biasa, korang cuma type apa yang kita terfikir saja. Tapi kalau dekat search hero ni, kita letak budget dan kereta jenis macam mana kita nak, dia akan keluar semua list possibility kereta-kereta yang kita tak pernah terfikir pun boleh dapat di bawah harga bajet yang kita letak tu. Okey, yang pertama sekali dekat sini dia tanya apa kegunaan kita nak beli kereta tu. Nak beli untuk wife ke, untuk student ke, ataupun nak bawa pergi jalan jauh ke, ataupun kita nak sports car. Kalau macam ni contohnya saya nak semua sekali, so saya listkan all. And then dia tanya 2 seater ke 5 seater, 7 seater, kemudian sedan ke SUV. Kalau korang memang nak cari SUV saja, korang pilih SUV sajalah. Dan kemudian dia keluar brand apa. Macam ni saya skip sebab saya nak tengok semua brand apa yang boleh dapat bawah harga RM30,000 ni. Okay, use of course RM30,000. Ini kita letak lah 15 tahun kan. Yang ni ambil lah daripada contoh RM18,000. Jangan ambil murah sangat, nanti dia keluar yang merepek kan. Maksimum RM30,000. Lepas tu kita tengok apa dia keluar. Dia dah keluar. So banyak-banyak model ni adalah model yang possible untuk kita dapat dalam harga RM30,000 yang kita tak pernah terfikir pun. Sebagai contoh, korang tengok kat sini Toyota Caldina 28K. Kadang-kadang kita tak terfikir kan. BMW, Mercedes, Peugeot. So lepas ni kalau korang nak cari kereta, korang jangan guna search yang biasa tu, sebab itu dia akan keluar model yang korang terfikir dan yang korang type saja. Korang gunakan search hero dekat Carikas ni sebab dia akan keluarkan semua possibilities model-model yang di bawah harga bajet kita yang kita sendiri kadang-kadang tak pernah terfikir. So kita continue ke carta nombor 4. Let's go. Nombor 4, Peugeot 208 2014. Ini adalah sebuah segmen B hatchback. Toyota Yaris. Producer kata Toyota Yaris. Okey. Nombor 4, Toyota Yaris. Ini adalah satu lagi model yang agak rare dekat atas jalan raya kat Malaysia ni. Kejap. Siapa producer channel ni
Okey, Toyota Yaris ni pun sama juga macam Peugeot 208 tadi, segmen B hatchback. Dan Toyota Yaris ni dia sezaman dengan Vios Dugong, tapi Toyota Yaris ni nampak lebih organik lah, dia punya bentuk dia nampak lebih sesuai dengan lampu dia sebab dia adalah sebuah kereta hatchback. Nampak cute juga kereta ni, nampak unik. Memang tak banyak sangat kereta ni atas jalan raya, boleh dikatakan agak rare juga, dan harga dia korang boleh dapat sekitar 25 ke 27 ribu ringgit untuk tahun 2007 ke 2008. Dan minyak dia pun of course macam Vios, memang jimat. Tapi kalau korang tak berapa minat dengan Yaris ni, korang nak kereta yang baru sikit, korang boleh dapatkan Suzuki Swift tahun sekitar 2011 ke 2012. Ataupun kalau korang tak minat juga Suzuki Swift ni, korang boleh considerkan Peugeot 208 2014. Wow, baru tu. Cantik pun cantik. Nombor 3, Mazda 6. Mazda 6 ni korang boleh dapat sekitar tahun 2010 dan harga dia sekitar RM26,000 ke RM29,000 sahaja. Yang mana dia menggunakan enjin 2.5 liter Sky Active. Dia dah ada teknologi Sky Active. Mazda 6 ni terkategori dalam segmen D. Dia sama juga macam Honda Accord, Toyota Camry dan Volkswagen Passat. So kereta ni boleh dikatakan agak premium, sesuai untuk long travel, selesa untuk korang bawa family jalan jauh. Kelebihan Mazda 6 ni berbanding dengan kompetitor sezaman dengan dia, Mazda 6 ni nampak jauh lebih cantik, lebih sporty, lebih elegan. Design dalaman dia walaupun dah lama tapi masih up to date. Dan yang paling penting daripada segi practicality dia pun okey sebab dia ada ruang boot yang agak luas. Tapi satu kekurangan untuk brand Mazda ni, iaitu resale value dia jatuh. Tapi resale value yang jatuh itulah kelebihan untuk pembeli kereta terpakai. Nombor 2, Mitsubishi Lancer GT. Model ni saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi. Ini adalah salah satu model yang terbaik untuk era dia. Sebenarnya saya nak cakap Proton Inspira, tapi bukan Proton Inspira yang biasa iaitu Proton Inspira 1.8 manual. Bagi saya Proton Inspira manual ni adalah salah satu kereta manual yang paling best saya pernah bawa. Clutch dia sangat-sangat lembut. Harga kereta ni korang boleh dapat sekitar 27 ke 28 ribu untuk tahun 2010-2011. Tapi kalau korang tak minatkan kereta manual, korang boleh je ambil Inspira ataupun Lancer GT versi automatic. Dan actually di antara Lancer GT dan Proton Inspira ni pun boleh kata hampir 99% sama, identical. Platform yang sama, chassis yang sama, gearbox yang sama, engine pun yang sama, MyVac. So Lancer GT ataupun Proton Inspira ni kelebihan dia adalah daripada segi handling dia sangat-sangat baik. Antara handling terbaik untuk kategori segmen C ialah dia berkongsikan platform yang sama dengan Evo 10. Evo 10 adalah sebuah sports car, rally car. Daripada segi maintenance dan problem, nama pun dia rebatch bulat-bulat daripada Mitsubishi, dan tentulah maintenance dan problem dia sama juga macam Mitsubishi. Memang ada tapi tak banyak. So far yang saya baca daripada komen-komen video Inspira sebelum-sebelum ni dan komen-komen daripada owner Inspira dan Lancer GT tu sendiri, tak banyak problem yang pelik dan remeh-temeh untuk kedua-dua model ni, Inspira dan Lancer GT. Nombor 1, BMW E90 320i dan 325i. Wow, E90 dah boleh dapat sekarang di bawah harga RM30,000. Come on, BMW tu 3 Series. Harga untuk 3 Series E90 ni korang dah boleh dapat dalam jangka harga RM26 ke RM29,000 antara tahun 2007 ke 2008. Tapi kalau korang nak road tax yang murah sikit dan maintenance yang murah sedikit, korang boleh ambil 320i. Cuma bagi saya 320i ni dia punya performance dia agak kurang sedikit agak jauh ketara juga perbezaan performance dia antara 320i ni dengan 325i. Tapi kalau saya akan ambil 325i sebab harga dia pun tak jauh sangat antara kedua-dua ni, gap antara 3 ke 4 ribu. Dan of course kelebihan BMW 3 Series ni adalah daripada segi dia punya driving feel dia, handling. Dia punya driving pleasure dia, handling dia mantap sama ada dekat sirkuit ataupun masa high speed dekat highway. Dan daripada segi design luaran dia pun bagi saya belum nampak klasik lagi, masih lagi nampak evergreen untuk E90 ni. Tapi satu je kekurangan dia, iaitu daripada segi maintenance. Honestly, maintenance dia sama juga macam Continental car yang lain, lebih mahal sedikit daripada kereta-kereta Japan. Tapi kalau korang servis ikut masa, tukar barang-barang yang tulen dan servis dekat bengkel yang familiar dengan model-model BMW, InsyaAllah korang boleh pakai kereta ni dan korang good to go.
Actually banyak lagi model-model yang best dan agak rare yang korang boleh dapat di bawah harga RM30,000. Macam Toyota Caldina, Mercedes CLS, Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf 1.4, Suzuki Grand Vitara, Nissan Murano, Mercedes C200, Mercedes CLK, Hyundai Tucson, Nissan Livina X-Gear, Volvo S40 dan banyak lagi. So apa kata korang try sendiri search Hero ni, lepas tu korang tuliskan 5 senarai kereta yang korang minat, list korang dekat ruangan komen dekat bawah ni. Saya nak baca dan saya nak tengok model-model kereta yang macam mana yang korang minatkan. So akhir kata kita tak rugi kalau beli kereta terpakai. Somehow kita dah untung daripada segi kejatuhan resale value dia. Dan kalau korang nak beli kereta terpakai, survey betul-betul, check semua condition dia. Dan yang paling penting korang request untuk test drive sampai korang puas hati. Dan last sekali, nego lah harga. Nego lah dengan sepatutnya. Harap video ni bermanfaat dan berilmu pada korang semua. Dan of course, saya hargai kalau korang dapat considerkan untuk klik button subscribe dekat bawah video ni. Akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer! Bye!